sampai perenggan baru sebut tentang mati orang yang tak ingat mati, tak nak mati ditakuti apabila orang tak suka mati, dia tengok yang ada dia punya tak nak mati tu dua tau. Yang ada dia nak lawan mati, yang ada dia takut nak ngadap mati. Kalau lantaran banyak dosa, kalau dia cuba nak lawan kematian tu, na'udzubillah, itu tanda imannya sudah tak boleh dikatakan dah tipis ke ataupun dah tak ada lagi lah. Kalau dah sakit, seboleh-boleh cari doktor, cari profesor, cari apa, kenapa sakit, salahkan sana, salahkan sini, minta tukar itu, minta tukar ubat ini. Allah, kalau boleh nak elak daripada mati. Allah, itu orang tak baguslah. Yang ada pulanya kalau dah nak akhir hayatnya, dia ketakutan, gementar, macam mana aku, macam mana aku. Itu kita beri harapan sajalah, Allah tu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau yang tadi itu disebutkan itu pun dia tak nak dengar, dia tak nak dengar. Aku tak peduli, aku tak peduli, carikan obat, carikan doktor. Allah, tu bimbang ya. Namun orang takut mati itu semula jadi. Nabi sebutkan, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Suka tak suka kena ngadap Allah. Bagaimana hari kita ngadap Allah, Allah tak suka kita macam mana, tuan-tuan sekalian. Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan kita tak suka mati, tetapi siapalah berani mati, suka mati. Makna Aisyah tahu tentang hakikat kematian. Sakit, ngeri, sendirian dalam kubur, kena soal, cabut nyawa, semua tu. Nabi bilang itu bukan bermakna kau tak suka jumpa Allah. Orang yang tak suka mati itu tak suka jumpa Allah, maknanya tak nak ingat mati langsung. Tak nak ingat mati langsung, ya. Tak nak ingat mati. Jadi sayuginya setiap hari, satu hari, satu malam kita ingat mati 20 kali. Orang yang setiap hari 20 kali ingat mati, insya-Allah matinya dalam sakaratul mautnya mudah dan Allah suka jumpa dia. Bacalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, dan seumpamanya itu baca 20 kali satu hari, insya-Allah mudah mati kita. Mudah mati kita dan kita akan gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sambung baca lagi. Adapun benci kepada maut itu adalah seperkara yang semula jadi. Tiada seorang pun yang akan terlepas daripadanya. Kerana maut itu sendiri sifatnya pedih dan pemisah antara manusia dengan kekasih-kekasihnya dan segala kebiasaannya di dunia. Betul, maut kan sakit, ngeri nak hadap Israel. Kita nak kena terkam dengan anjing aja macam mana rasanya? Kucing capau kita saja macam mana rasanya? Ini malaikat Israel nak cabut nyawa kita. Kemudian sendirian dalam kubur, kita tahu akan berpisah daripada segala-galanya, akan berubah keadaan. Tidak ada yang nama rumah lagi, tidak ada yang nama office lagi, tidak ada yang nama kebun lagi, tidak ada yang nama aircon lagi, tidak ada yang nama pinggan lagi, tak ada yang nama nasi lagi, tidak ada yang nama gelas lagi, tidak ada yang nama air lagi. Sendirian, tidak ada yang nama anak dan isteri, teman, semua tidak ada. Kan takut mati. Takut mati. Ingat tuan-tuan ya, kita kalau mati yang tak ada apa? Yang tak ada kita saja yang tak ada di sisi orang. Tapi kita tahu anak kita panggil arwah, bapak dah tak ada lagi. Kita bilang bapak masih ada nak, bapak di sini, tapi dah tak boleh jumpa lagi. Dan lepas mati apa masih ada? Rumah tak ada, kereta tak ada, anak isteri tak ada, sahabat tak ada. Apa masih ada? Takut masih ada. Sedih masih ada. Pedih masih ada. Lapar masih ada. Dahaga masih ada. Rindu masih ada. Menyesal masih ada. Gembira masih ada. Enak masih ada. Tengok apa yang dia dapat. Tak dikasih makan, tak makan. Ratusan tahun tak makan. Tak dikasih minum, tak minum. Kekal abadi tak minum. Minumnya tak minum. Nanti dikasih minum bila na'udzubillah jatuh dalam neraka, dikasih minum air timah. Itu saja, na'udzubillah min dzalik, ya. Begitu takutnya mati, tuan-tuan sekalian, ya. Takutnya mati. Bukan kita dah habis, dah lenyap begitu saja jadi tanah, jasad kita jadi tanah. Roh kita mengalami apa yang kita alami sekarang, bahkan lebih lagi. Kalau sekarang tak minum, haus, dah mati lebih haus lagi, lebih lapar lagi, lebih letih lagi, lebih penat lagi, tapi tidak ada rehat. Lebih lapar tapi tidak ada makan sesuap. Tak ada haus tapi tak ada minum walau sedikit. Allah, kalau tidak siap-siap dari sekarang, apa lagi kita, tuan-tuan sekalian, ya. Baik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah.
Artinya barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka nescaya Allah juga suka bertemu dengannya. Namun barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Allah tak suka jumpa Allah tu, tak nak sebut mati langsung. Mendengar sabda ini, Siti Aisyah lalu berujar, ya, katanya, duhai Rasulullah, kami sekalian memang benci kepada maut. Lantas dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah terus terang, sahabat-sahabat dia tak ada pura-pura. Sahabat-sahabat apa-apa dalam hati dia cakap terus terang dengan Rasulullah. Siti Aisyah, Rasul bilang siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Yang Aisyah fahamkan ialah orang takut mati. Ya Rasulullah, siapalah tak takut mati? Terus terang dia cakap, siapa tak takut mati? Sahabat-sahabat ni dia tak ada pura-pura tahu dengan Rasulullah. Dia buat-buat saja, diam, tak ada apa dalam hati, mereka suarakan dengan Nabi. Sahabat baru lepas zaman jahiliah dah masuk Islam, jumpa Nabi terus terang minta izin minum arak. Dia tak ada curi-curi minum tu kemudian buat selamba datang kuliah, tak ada. Yang ada minta izin nak berzina, naudzubillah min zalik, tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Nabi psycho dia, Nabi doa, Nabi apa kasih nasihat, semuanya sehingga dapat terima begitu, ya. Pendek kata sahabat tu tak ada pura-pura. Aisyah terus terang, ya Rasulullah, siapa yang tak takut mati, ya Rasulullah, siapa yang tak benci mati? Sendirian dalam kubur, gelap gelita, takut Siti Aisyah, ya, takut. Maka apa kata Sayyidina baginda sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza hadarahul maut busyira birahmatillah fa habballahu liqa Allah wa habballahu liqa'ahu wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi'adabillah fa kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Artinya sungguhnya orang mukmin itu ketika dijemput oleh maut, digembirakannya dengan memperoleh rahmat Allah, maka ia pun amat suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Manakala orang yang kafir pula ketika dijemput oleh maut, diberitakan kepadanya akan mendapat azab Allah, lalu ia pun benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Begitu, ya. Jadi maksudnya orang yang kalau memang beriman kepada Allah Ta'ala, nak meninggal dunia, dikabarkan kau meninggalkan mati, tempoh kau sudah sampai, kau akan berpindah alam, kehidupan kau di dunia sudah habis selesai semua, kau akan kembali. Kau lihat pahala-pahala kau begitu banyak. Kita nak meninggal dunia, tuan-tuan sekalian, ya, apabila mula buka hijab saja, saja sakit dah mula tenat ke, kena aksiden ke, sakit hospital ke, macam apa jua ke, semput ke, heart attack ke, apabila sakit mati tu sudah sampai tempohnya buka hijab. Awal buka hijab saja dah mula gembira ataupun duka cita. Buka hijab saja, awal malaikat yang mula kita nampak ialah Raqib Atid, yang selama ni catat amalan kita buat bodoh, kita bikin macam-macam, dia tulis saja. Pada buka hijab Raqib Atid kita nampak dulu, maka keduanya khabarkan kita, kami Raqib Atid mencatat amalanmu. Kagetnya kita, terperanjatnya kita. Kalau dia menjelma, kalau kita orang baik, maka menjelmalah dia dengan keadaan dan rupa yang baik. Tengok dia saja kita dah tenteram hati. Malaikat, kita tengok muka orang saleh saja hati kita sejuknya macam mana, kan? Malaikat kalau kita orang yang baik-baik, dia akan menjelma saja dengan begitu keadaan yang begitu cantik dan indah. Tengok dia saja hati kita dah tenteram, dah tak takut dah. Tengok, dia kabarkannya lagi, kami suka menemanimu sejak usia akil balighimu sampai sekarang, tempohmu sudah habis. Kami dah catat segala amalanmu, kamu bawa kami ke tempat macam-macam ibadat, kami suka menemanimu. Lihat catatan amalanmu, tengok banyak pahala-pahalanya. Sebentar lagi Israel akan datang cabut nyawamu. Kami selamat tinggal, kami ucapkan kepadamu, semoga Allah Ta'ala beri kamu dengan ganjaran yang baik-baik. Senang hati dia, itu saja dah satu markah yang elok dah. Kami menemanimu, dengan dia menjelma dengan rupa yang menakutkan. Kami menemanimu dari sejak kamu akil baligh sampai sekarang ini. Kamu bawa kami ke tempat bukan-bukan, kamu bikin benda bukan-bukan, semua kami perhatikan saja. Lihat dosamu begitu panjang senarannya. Sebentar lagi Israel akan datang cabut nyawamu, rasakanlah kamu akan kematian. Jumpa lagi di akhirat nanti. Allah, begitu, ya. Malaikat Raqib dan Atid itu saja dah gembira ataupun duka cita mayat ini. Gembira. Kemudian tunggu Israel datang. Israel datang lagi menjelma dengan keadaannya. 3 ketakutan bagi kita nak mati. Ini bukan cerita orang dah mati, bapa kita atau kita, ini cerita kita yang akan tempuh, ya. 3 ketakutan kita ketika nak mati. Yang pertama ialah muka Israel.
bercula matanya dengan api, dengan hidung, dengan matanya merah, hidung dan mulutnya tu berhembuskan asap dan juga api. Allah, warnanya hitam legam, pakaiannya buruk dan busuk. Kalau terbuka sedikit hijab kepada dunia ini, bau busuknya Israel tu mati semua orang. Begitu Israel punya ahwal. Maka dia terpanya mayat ini dengan suaranya yang seperti halilintar. Begitu aja ketakutan mayat ini, ya. Nombor satu, takut ialah apa? Muka Israel. Kedua ialah keputusannya sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Sebelum meninggal dunia kita akan diperlihatkan ke mana tempat kembali kita. Ya Allah, dosa kami walaupun banyak ya Allah, namun Kau Maha Pengampun ya Allah. Kau yang kontrol Israel itu ya Allah. Kau yang kontrol segala keputusan ya Allah. Kami mohon semata-mata dengan rahmat-Mu, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Jangan diazab kami ya Allah. Biarlah hari kami mati itu hari paling gembira bagi kami ya Allah. Janganlah kami takut pada ketika sakaratul maut ya Allah. Janganlah ketika nyawa kami nak dicabut ya Allah, kami gemetar dengan khabar-khabar yang buruk ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Minta ampun kepada kami daripada dosa ya Allah. Piadakanlah kami supaya jadi orang beriman dan dipermudahkan urusan mati kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tunjukkan kita tempat kembali kita sama ada taman syurga ataupun lubang daripada api neraka. Kemudian yang ketiga, sakitnya ialah apa? Sakitnya mati, bercerai nyawa daripada badan. Allah itu tiga proses yang paling takuti. Kalau orang baik sebagaimana kata Nabi, malaikat akan gembirakan dia, malaikat akan gembirakan dia, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau duka cita. Kau dikhabarkan dengan berita rahmat Allah Ta'ala, terus gembira, seronok, terus dia bercakap sama anak isterinya yang sedang menangis sekitarnya, tak apa nak, tak apa, bapak pergi dulu, bapak tunggu kau nanti di sana, bapak kat tempat yang baik. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan masuklah dalam syurga. Masuklah surga. Kalaulah keluarga aku ni tahu, ahli aku tahu tentang Allah dah ampunkan aku dan muliakan aku, dia gembira pula kalau boleh nak khabarkan mereka. Bapak happy nak, bapak selamat nak. Allah, mudah-mudahanlah dengan rahmat Allah kita dapat capai yang sedemikian ya. Kita walaupun dosa kita banyak, kita mohon rahmat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan ampunnya rumah ini, Tuhan yang ampunnya kita, Tuhan yang ampunnya dunia semestanya, Tuhan yang ampunnya takdir dunia dan akhirat. Kita minta kepada Dia yang berkuasa mutlak supaya dengan kudrahnya, dengan rahmatnya kita dimudahkan urusan kematian kita. Begitu. Jadi kalau dia dapat berita gembira, dia gembira, excited nak jumpa Allah. Itu menyebabkan Allah Ta'ala suka dan ketemunya dialu-alukan kematiannya. Dialu-alukan kematiannya. Kalau dia tidak dikasih khabar itu menjerit-jerit, dia tunjukkan pahalanya. Mana pahala aku wahai rakib mati? Aku kan dah pergi iktikaf di masjid, aku kan dah jadi AJK masjid, aku dah jemaah masjid, aku dah puasa. Mana pahalanya? Kenapa kau tak tulis? Ibadat apa tu namanya dengan riak? Ibadat apa tu namanya dengan takabur? Amalan apa tu namanya dengan tak sempurna syaratnya? Allah. Aku nak ulang lagi, kasih aku kesempatan. Dosa aku kan aku dah lama tinggalkan. Dah 30 tahun aku tak buat dosa ini. Setakat kau tinggalkan tapi kau tak pernah sesalkan. Allah, paling kecewa nak mati tiga juga. Apabila tengok amalannya tak diterima. Banyak ada amalan tapi semuanya tak ada dalam catatan. Kosong. Allah bebas ya. Allah tak nak terima, dia boleh terima. Dia tak nak terima, dia boleh tak terima ya. Mengada-ngadalah dengan amalan kita. Tak diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, nak mati kecewa tengok amalannya semua kosong dan tengok dosanya masih bergunung. Yang diingatkan dia dah baiklah, dah pakai serban hari-hari macam kita ni. Allah, na'udzubillah lah. Cakap tengok dosa aku kok masih bergunung, dosa aku kok masih banyak lagi, kenapa belum terampun? Kau tak serius minta ampun, kau tak benar-benar minta ampun tapi masih jenguk-jenguk dosanya, masih kecap-kecap manis dosanya tu. Allah. Yang ketiga, kecewa tak dapat masuk syurga. Dia tahu dia akan tinggalkan dunia, tapi tempat kembalinya kok neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu kecewa ketika nak mati. Tiga kecewanya bagi orang-orang itu. Dia menjerit-jerit tak nak mati juga. Ketika itu dia tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa dia, sehingga tak dibawa naik pun rohnya. Satu napis saja, terus malaikat semua kutuk. Siapa ni yang busuk baunya? Siapa ni yang kau bawa? Maka malaikat azab yang bawa roh ni pun kutuk dia. Ini orang yang jahat sekian, ini orang yang suka dengki, ini orang yang hatinya busuk, ini orang yang tidak ikhlas dengan amalannya. Macam-macam dikutuknya. Na'udzubillah min zalik. Meronta-ronta dia dengan sedihnya, dengan duka citanya. Sakit pulaknya, cabut nyawa kan. Allah, segala perasaan yang kita yang tak baik kau sebutlah. Sakit, duka cita, malu, menyesal,
takut, gementar, semua ada. Yang jelek-jelek semuanya ada. Dibawa naik tak sampai langit pun, malaikat suruh bawa turun, tak tembus pun. Tak tembus dalam kubur. Lain pula ceritanya lagi. Allah, ini semua akan kita alami bila mungkin malam ini, mungkin besok pagi. Kalau kita mati, itulah kita alami ini semua. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala sendiri kita pergi, tetapi masuk dalam rahmat Allah, masuk dengan pembelaan Allah, masuk dengan penerimaan Allah. Lebih lagi kalau kita dah tua-tua ya. Nabi pernah menangis satu ketika. Sahabat tanya kenapa Rasulullah nangis. Nabi mengatakan, Allah malu nak mengazab orang-orang tua, tetapi orang-orang tua tak malu nak buat maksiat depan Allah. Allah nampak dia buat maksiat macam-macam maksiat. Kita dah tua pun masih mata tak jaga, nonton TV hari-hari, telinga tak jaga, dengar perkara muzik-muzik yang bukan-bukan, mulut tak jaga, sambil ngeteh ngopi macam-macam cerita keluar. Na'udzubillah min zalik. Allah perhati saja ya, Allah perhati. Itu semua tu kalau orang muda lain ceritalah. Kalau orang tua tu maknanya orang tua yang tak malu dengan Allah, berlindung sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut dalam sabdanya yang diwahyukan dari Tuhannya berbunyi, tiadalah hampir seorang yang mendekatkan dirinya kepadaku, dan seterusnya hingga hadis qudsi itu berbunyi, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi gabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu. Artinya, aku tidak pernah teragak-agak dalam sesuatu perkara yang aku melakukan seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin yang bencikan mati. Aku tidak mahu menyusahkannya, akan tetapi mati itu adalah pasti baginya. Ini hadis apa ya? Ini hadis mengenai wali-wali Allah. Wali-wali Allah, Allah sebut, siapa musuh akan wali aku isytihar perang. Tidaklah hambaku menghampirkan diriku dengan amalan-amalan yang aku fardukan. Dia terus melakukan amalan-amalan nawafil sunnah banyak sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, jadilah mata yang dipandang tu dengan penglihatanku, lidah yang bercakap tu dengan tuturku, telinga yang mendengar tu dengan pendengaranku, tangan yang menyentuh tu dengan sentuhanku, kaki yang melangkah dengan langkahku. Kalau dia minta, pasti aku perkenankan. Kalau dia minta lindung, pasti aku lindungi. Dan tidaklah aku teragak-agak nak buat sesuatu sepertilah aku teragak-agak nak cabut nyawa dia, iaitu orang-orang yang mukmin. Namun mati tu pasti. Aku tak nak susahkan dia, sebab Allah Ta'ala tahu mati, walau wali sekalipun mati pun sedih juga, pisah dengan anak dan isteri. Allah Ta'ala pun kalau Allah Ta'ala nak bikin apa kan, bebaskan. Allah, istilah bahasa kita lah, Allah Ta'ala tak sampai hati nak cabut nyawa wali-wali Allah. Sebab kematian memang sedih, memang duka cita. Wali pun sekali mati tetap sedih nak berpisah dengan ahli keluarganya ya. Tetapi kerana kematian itu pasti. Kenapa? Aku ada janji lebih besar lagi. Di dunia dia dapat nikmat, dapat taat pada aku, dapat ibadat. Aku ada janji untuk kerehatan dia, aku janji untuk kenikmatan dia, aku ada janji untuk balasan dia. Maka dia perlu mati untuk dapat itu semua. Kalau tak kerana mati, Allah tak matikan wali-wali. Wali-wali itu wali-wali Allah ya. Kalau kita, ya matilah macam mana pun. Wali Allah sendiri pun mati. Walhal Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak pernah teragak-agak nak buat sesuatu kecuali aku nak cabut nyawa wali aku. Kalau boleh nak panjangkan umur, bahkan setengah wali-wali sebelum mati ditanya, kau nak mati ke kau nak hidup lagi? Memang takdir ajalnya dah sampai, mereka sendiri volunteer, aku pilih mati, aku pilih mati ya. Contoh siapa ya? Siti Fatimah dikhabarkan oleh baginda nak meninggal dunia. Siti Fatimah, Rasulullah bisik, nangis Siti Fatimah. Kemudian Rasulullah bisik lagi, ketawa Siti Fatimah. Siti Aisyah tanya, wahai Siti Fatimah, ketika ayahandamu sedang sakit tenat bisikkan padamu, kamu menangis, kemudian kamu ketawa, apa yang kamu dibisikkan? Dikabarkan bahawasanya ayahku akan meninggal dunia, maka aku sedih, aku berduka cita. Kemudian aku dikabarkan bahawanya aku adalah orang pertama dalam keluarga yang menyusul baginda. Maknanya dikabarkan dia nak mati. Dia tak ada bilang, abah doakanlah Fatimah panjang umur bah. Kalau abah ni doakan kan boleh kan. Fatimah belum dah terus sangat, umur 28 Fatimah meninggal. Dia bilang nak mati kok ketawa, suka. Allah, Siti Fatimah dia pilih mati, gembira dikabarkan nak mati. Sayyidina Osman sebelum mati dibunuh orang, dia ditawan berpuluh hari dalam rumahnya. Dia mengatakan sampai bulan dalam rumahnya ditawan. Dia puasa sepanjang itu dan baca Quran dan puasa saja. Makan minum apa yang ada. Pada hari dia nak ditikam orang,
Mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Osman, dia kekepung kau. Benar ya Rasulullah. Apa kau lapar ya Osman? Rasulullah kasih dia minum sampai kenyang dia minum. Kemudian Rasulullah bilang, ya kalau kau nak wahai Osman, kami menangkan kau terhadap orang-orang jahat ini semua, orang-orang pemberontak. Ataupun kau pilih nak kembali pada kami. Sayyidina Osman bilang, kami pilih kembali padamu ya Rasulullah. Pilih mati. Gembira dia kasih pilih. Sayyidina Ali ketika nak matinya, dia tahu dia nak mati. Ketika itu dia berpuasa, di mimpi Rasulullah bilang, nanti Ali nanti buka dengan kami. Allah buka dengan Rasulullah. Sayyidina Osman pun buka dengan Rasulullah. Sayyidina Ali pun buka dengan Rasulullah. Mereka pilih untuk mati. Sangkingkan seronoknya mati, mereka pilih untuk mati. Mereka boleh tanya, setengah orang saleh nak mati ditanya malaikat. Malaikat Israel dikomplain oleh seorang Nabi Bani Israel. Ya Israel, dia dua ya, yang cabut nyawa tu namanya Israel, Ain Zai, Israel. Kalau itu Bani Israel, Israel ini Israel. Seorang Nabi Bani Israel bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, kau ni tak adil lah. Yang ada orang kau gentap aja nyawa-nyawanya tak kasih can. Yang ada orang pula kau kasih can macam-macam cara kau kasih can. Israel bilang, itu semua bukan kuasa aku, itu semua adalah dengan Allah Ta'ala punya kehendak. Allah punya kehendak. Yang ada orang begitu jam, setengah orang-orang yang sombong-sombong, tengah dalam depan orang-orang ramainya direntap nyawa oleh Israel, terkulai jatuh. Setengah wali Allah, orang saleh nak mati, Israel boleh datang. Siapa engkau? Tengok terperanjat dekat dalam rumah dia ada orang. Aku Israel. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban, kau dah lama benar aku tunggu kau baru kau menjelma hari ni. Boleh gitu sama Israel. Tempoh kau dah datang, kau nak mati dalam keadaan apa? Boleh gitu dia tanya. Ini bukan ditangguh. Israel diperintah Allah untuk datang advance, untuk aturkan kematian dia. Kau nak mati dalam keadaan apa? Dengan sembahyang lah. Kau pergi ambil sembahyang. Kau sembahyang, nanti kau tengah sembahyang aku buat kerja aku. Yalah, sempat ambil sembahyang. Boleh sampai negotiate begitu pula, tanya nak mati dalam apa, dia kasih tempoh ambil wuduk semua. Itu bukan dikasih tempoh. Tempohnya dah fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dah sampai ajal tak boleh dianjak, tak boleh dimaju. Tempoh dia pukul sekian. Israel yang datang awal. Israel yang bilang kau buat ini. Jadi dia ada time untuk bersiap-siap untuk mati. Ambil sembahyang, ngadap kiblat, bersihkan diri, sembahyang. Tengah sembahyang Israel nak cabut nyawa dia. Sampai begitu ya. Begitu orang-orang semua gembira tak agak orang ni nak mati? Gembira, nak mati dengan gembira. Boleh sempat sembahyang dulu, sempat apa dulu, sempat bicara, sempat pilih. Aku pilih nak mati. Gembira. Kenapa? Seronoknya dapat khabaran. Yang datang dengan dia malaikat yang cantik, yang datang dengan dia malaikat yang harum, yang digambarkan oleh tempat yang baik. Mana dia tak suka nak mati? Dan dia tahu mati itu pasti mati. Allah, macam manalah Allah Ta'ala tak suka nak bertemu dengan hamba yang suka bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana pula hamba boleh suka bertemu dengan Tuhannya? Pasal hamba tu dia gembirakan dengan khabar yang menggembirakan dia. Jadi mudah-mudahanlah kita dapat begitu. Kita dengar gini kepinginnya dalam hati kita ya. Walau kita tak ada amal ya tuan-tuan ya. Terus terang cakap kita tak ada amal ya. Amal kita sedikit, dalam tu mana ikhlasnya, mana khusyuknya, Allah, mana tadabbur dalam sembahyang kita. Imam baca panjang sikit aja kita dah gelisah. Allah, begitu macam mana kita nak bangun malam sikit aja ngantuk. Allah, begitu ya. Puasa sikit aja lapar, tunggu waktu buka berapa puluh kali tengok jam. Allah, dia dah makin dah pukul 6 sih tengok jam aja. Allah, macam mana kita amal terus terang cakaplah sekelumit sangat amal kita. Dosa masih doyan lagi, dah tua-tua gini pun. Allah, dan nak ngadap al-maut makin dekat. Jangan tak ngeri tuan-tuan sekalian ya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala kita dapat gembira nak mati ya. Mati gembira, yang bermain semua tak apa. Dah orang dah meninggal dunia, tak ada satu yang minta balik. Ketika dikasih peluang nak balik pun tak nak. Jumpa orang hidup dunia mimpi dan apa dia, baliklah, tak nak balik. Kecuali satu saja yang minta balik. Orang dah mati minta balik. Siapa? Orang mati syahid. Orang mati syahid dia kepingin balik semula. Bukan untuk senang-senang tau, enjoy. Kepingin untuk balik semula, perang balik, kena tikam balik, sedapnya mati kena bunuh dalam medan perang, sampai dia minta balik untuk mati lagi. Itu pun minta balik bukan untuk hidup, minta balik untuk mati lagi. Sangkingkan enaknya mati. Sangkingkan enaknya mati ya. Sangkingkan apa maknanya? Bahasa Jawa kita, sangkingkan begitu sedapnya mati. Bahasa Jawa kita, sangkingkan enaknya mati. Sampaikan dia dah mati, minta hidup balik nak mati lagi. Bukan minta hidup balik untuk hidup tau, minta hidup balik untuk mati. Itu golongan. Yang lain semua tak ada nak minta balik dunia, tak nak ya. Mudah-mudahanlah kita dapat ya dengan belas kasihan Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan kita dapat ya.
Untung ya kalau dapat itu, seberuntung-beruntungnya ya. Seberuntung-beruntungnya kalau kita nak mati dapat diiktiraf, diterima oleh Allah ya. Wali-wali Allah sampai mengatakan, aku tak ada teragak-agak nak buat apa-apa seperti nak cabut nyawa wali-waliku, sampai begitu ya. Lihatlah betapa Allah Ta'ala mensifatkan hambanya yang mukmin itu bencikan mati, padahal imannya telah sempurna dan darjatnya pula tinggi di sisi Allah. Tetap Allah Ta'ala mengatakan orang mukmin tak suka mati, iaitu apa? Sakit dan ngeri mati. Tapi Allah yang pikat hati dia, Allah yang hiburkan hati dia, Allah yang pujuk hati dia, gembira, bertukar ketika dia sakit, dah tenat, cemas. Buka hijab saja bertukar kepada seronok, excited, tak menyabau-nyabau. Ketika Rakib dan Atid dah kabarkan dia, markah dia begitu, kau tunggu sekejap lagi Azrail datang nak cabut nyawa kau. Maka dua perkara. Ketika itulah fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang setengah orang minta segera, ke mana Israelnya tak datang segera. Dia dah tengok markah dia bagus, dia tahu Rakib Atid dah kasih laporan dia bagus, dia tengok muka Rakib Atid cantik, dan dia boleh jangkakan dan gembira, dah excited nak jumpa Allah. Waktu belum datang. Tunggu. Lekaslah Israel datang, lekaslah, aku nak sampai ni, lekaslah. Orang kalau pikul dia jenazah, janganlah lambat-lambat, laju sikit, tak nyempat-nyempat nak masuk kubur. Allah, setengah begitu. Yang ada pula ketika Rakib Atid dah bukakan markah dia, menjerit-jerit, mengonta-onta, tangguh, minta setahun tak dapat, minta sebulan tak dapat, minta seminggu tak dapat, minta 1 detik pun tak dapat. Kita masih diberi berdetik-detik. Tak ada kerja, duduk, bual-bual, sembang-sembang, guyon, gurau-gurau sendiri, itu saja. Allah, ini kita cerita kita lah. Ini kita cerita sesama kita, tuan-tuan sekalian dia. Allah, mudah-mudahanlah Tuhan beri kita sama-sama taufik hidayat, biar kita manfaatkan waktu tua kita ini dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Adalah diberitakan tentang Nabi Musa AS bahawa beliau menempeling malakul maut ketika ia datang untuk mencabut nyawanya, sehingga terkeluar mata malakul maut mengadu kepada Allah. Bermakna nak mati tu bukan enak tau. Dia berani. Nabi Musa kan garang. Nabi Musa kan tempeling orang Bani Israil, mati sekali. Fir'aun yang begitu punya ganas, Nabi Musa terpa. Fir'aun ini dia punya kuat ya. Dia makan semua, makannya kuat tau Fir'aun. Umurnya 400 tahun. Fir'aun dia punya sangkingkan kuat, makan dia semua tu tak jadi tahi. Semua jadi energi. Dia kalau buang air besar 40 hari satu kali, menurut setengah riwayat. Pada hari dia tengok mukjizat Nabi Musa, tongkat tukar jadi ular, tangan masuk dalam lubang baju keluar bercahaya, dia punya kaget. Hari tu dia buang air besar 40 kali satu hari. Cerit-berit. Fir'aun punya itu pun Nabi Musa tak takut menghadap dia. Nabi Musa berani. Dengan malakul maut datang dia tempeling, malakul maut sangkingkan, menunjukkan mati itu bukan satu diminat oleh orang, walau Nabi sekalipun. Nabi Adam saja kok, Nabi Adam umurnya 1000. Allah Ta'ala turunkan kat dunia, ketika Allah Ta'ala keluarkan kita daripada tulang sulbinya, nampak semua anak cucunya, semua dia tengok. Anak cucu dia berjota-jota, ada yang orang putih, ada yang Afrika, ada yang Jawa, ada tengok anak cucu aku orang Simpang Ranggam, semua dia tengok. Nabi Adam tengok, dia nampak Nabi Daud, dia berkenan Nabi Daud, dia tengok, ni siapa ya Allah? Ni anak cucu kau, namanya Daud, Nabi juga. Berapa umur kau beri pada dia? 60. Allah bilang 60, tambah lagi sikit, kesian. Allah bilang aku dah tetapkan, itu aku sedekah umur dia 40 tahun. Aku sedekah umur dia 40 tahun. Jadi Nabi Adam patut meninggal umur 1000. Tetapi dia dah sedekah umur dia 40 tahun, maka umur dia 960 malaikat datang. Itu pun dia tawar juga. Oi malaikat, kan 1000. Kan kau dah derma, ingat tak 900 tahun yang silam? Amboi lamanya umurnya ya. Ketika kau dermakan umur kau, oh ya tak ya. Itu pun kalau boleh nak tawar juga Nabi Adam pun. Nak tawar juga. Menunjukkan mati itu bukan satu benda yang gampang. Maka jangan anggap enteng mati itu. Malam ni Alhamdulillah kita dapat khabar tentang kematian. Mudah-mudahan kita dapatlah persiapkan diri. Ya Allah, buka dada kami Ya Allah, beros dada kami Ya Allah, bilas dada kami Ya Allah daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat maksiat, sifat-sifat kufur, sifat-sifat lara. Isikan dengan iman Ya Allah, isikan dengan takut Ya Allah, isikan dengan harap Ya Allah, isikan dengan ikhlas Ya Allah, isikan dengan khusyuk Ya Allah, isikan dengan redha dan sabar Ya Allah, isikan dengan yakin Ya Allah, dengan rahmat-Mu Ya Allah. Kami mohon padamu Ya Karim,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar, ada kalanya benci akan mati itu tersembunyi sehingga tiada ketara oleh penglihatan, iaitu pada ketika terpancar cahaya makrifat dan yakin bagi orang-orang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Akan tetapi bagi orang yang teguh iman, pada umumnya mereka itu senantiasa cintakan mati. Dia tunggu mati tau, kadang-kadang kepingin mati. Kalau sakit tunggu-tunggu, jangan-jangan mati tak, kok sembuh, begitu ya. Setiap sentiasa tersedak sikit ke, mula sikit aja ke, jangan-jangan sebab mati tak. Orang-orang gini kalau doktor kabarkan dia dapat sakit, dia happy tu. Pakcik dah ada darah tinggi, kencing manis. Ya ke doktor? Dia punya takut tu buat-buat aja. Tapi dalam hati dia seronok. Dekat mati lah ni. Allah. Yang menjemput dah datang ni, penyakit dah datang ni. Depan doktor dia buat-buat lah. Nanti kan doktor, pakcik dapat sakit darah tinggi, kencing manis. Ya ke? Seronok. Pakcik sakit jiwa nanti bilang ke. Jadi doktor cakap gitu, dia buat-buat lah. Tapi dalam hati dia, Alhamdulillah, dengan aku sakit ni, setiap hari dosa aku dilongi. Dilongi itu apa? Dilongi apa? Dikurangi. Dengan sakit kita ada tidak penyakit saja, dosa kita dikurangi oleh Allah Ta'ala. Orang-orang gini seronok kalau dapat berita kabar-kabar yang nak dekat mati ke apa, macam seronok saja, nunggu-nunggu saja pagi petang siang malam. Takut juga, tapi nunggu juga. Nunggu juga ya. Ada dikasih khabar awal-awal, Habib Noh Singapura lagi nak meninggal sihat walafiat. Sempat pergi Kampung Jawa. Kampung Jawa tu mana? Dekat kawasan Masjid Sultan tu, Arab Street tu, Kampung Jawa. Sempat pergi Kampung Jawa. Rumah tu dekat Tanjung Pagar, dekat Istana Sultan Johor yang di Tanjung Pagar tu. Dekat sekarang namanya Masjid Temanggung tu sana. Rumah dia dekat situ kawasannya, Habib Noh. Sempat pergi Kampung Jawa, balik naik becak lagi bawa kantong. Panggil anaknya, cucunya semua. Jadi abah meninggal tau. Boleh pamitan lagi ya. Jadi abah meninggal ni, kain kapan dah siap. Pesan itu sesaat kan tu meninggal. Allah, boleh begitu. Sempat shopping lagi. Shopping kain kapan sendiri. Allah, begitu ya. Agak kalau kita agaknya mana kita punya lari ya. Allah, dia sempat shopping lagi. Shopping kain kapan, balik bawa kain kapan satu kantong. Ni abah hari meninggal tau. Abah berangkat ni kain kapan abah dah siap dah. Begitu Habib Noh. Allah, begitu. Macam-macam pesen orang-orang soleh nak meninggal dunia. Dah hampir waktu ya. Hampir waktu bang. Silakan.
Sambung lagi sikit bacaan kita sampai habis perenggan ni. Kita stopkan, kita baca istighfar Rajab. Nanti bulan depan kalau panjang umur, ini panjang umur dalam ketaatan, akan kita sambung lepas hari raya. Bulan depan kalau kita jumpa, kita nak bincang pasal Ramadan. Ini sekarang tengah Rajab. Bulan depan kalau panjang umur kita jumpa lah tengah Syaban. Jadi kita nak bincang peringatan Ramadan, peringatan menyambut bulan puasa, ya. Kita habiskan sedikit perenggan ini. Akan tetapi bagi orang yang teguh iman pada umumnya, mereka itu senantiasa cintakan mati. Kerana dengan mati sajalah mereka boleh bertemu dengan Allah Ta'ala dan mengecap hidup di negeri yang abadi, serta meninggalkan dunia yang merupakan tempat tinggal yang penuh dengan pancaroba, fitnah dan ujian. Betul, rimas mereka. Ada di antara mereka Israel datang di tengkingnya Israel. Baru datang sekarang, aku dalam dunia dah tak kerasan, kau datang baru sekarang. Di tengking Israel. Kalau kita siapa tengking siapa agaknya, ya Allah. Israel di tengking dia dah macam tak nyabau-nyabau nak mati. Seronok nampak Israel je, marhaban ahlan wa sahlan, aku dah tunggu kau lama. Yang ada begitu, yang ada lagi garang Israel pun di tengkingnya dia. Allah, seronok ya kalau dia tengking Israel gitu, ya Allah. Maknanya dia orang-orang ni dah betul-betul siap untuk mati, ya. Dan itu semua bukan buat-buat tau. Itu semua adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala sampai timbul beraninya begitu, ya. Serta meninggalkan dalam pada itu jiwa raga mereka masih tetap juga membencikan mati, iaitu apa, masih ngeri tentang mati. Bukan benci lah, ngeri tentang mati, ya. Kerana mati itu menimbulkan rasa pedih dalam diri yang memisahkan antara mereka dengan kekasih-kekasih mereka. Walau bagaimanapun, setiap kali iman kepada Allah Ta'ala itu bertambah kuat, maka bertambah lemahlah lawannya, iaitu benci kepada mati, dan bertambah kuranglah pengaruhnya. Demikian pula sebaliknya. Tak ada orang tak sedih nak mati. Tapi pasal imannya kuat, automatik dia punya yang sifat benci mati tu reda, tenang dia. Dari belum mati dah mula tenang, dah mula kurang dia punya tak minat mati, ya. Di antaranya siapa ni? Imam Haddadnya sendiri. Kalau kita baca gasidah-gasidahnya, baca gasidahnya lijiranil lana bil abtahiyah, dan gasidah pada jiran aku yang di negeri sebelah. Negeri sebelah ke mana? Barzah. Apa mereka tengah bikin agaknya? Tengah terbang-terbang taman syurga, aku masih berdosa kat sini. Allah, begitu, ya. Dah mula jenguk-jenguk tentang akhirat, ya. Imam Ghazali sebut dia dalam kitab Ayyuhal Walad. Biar kita ni hidup di dunia macam burung dalam sangkar. Jangan macam kambing dalam kandang. Burung kalau dalam sangkar, dia terlepas, dia bagaimana? Terbang terus bebas. Biar kita jadi manusia gitu, keluar roh kita, biar bebas. Jangan macam kambing dalam kandang. Kambing dah keluar daripada sekandang, masuk mana? Masuk periuk, jadi biryani, jadi sop kambing. Jadi hidupnya setakat dapat makan, dapat minum, puaslah.
lepas tu dibawa keluar daripada kandang jadi lauk. Begitu. Biar jadi macam burung, tunggu nak lepas, tunggu nak terbang. Biarlah katanya hidup kita dalam dunia macam burung dalam sangkar yang masih tersangkut ujung kukunya saja pada sangkar. Tunggu nak lepas saja, lepas saja terus terbang bebas. Mudah-mudahanlah kita dapat begitu ya. Baik, renungkanlah perkara ini baik-baik wahai anda yang budiman. Moga Allah memimpin dan menunjukimu, dan menunjukimu, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ya, mudah-mudahan dengan berkat doa yang menghadap ni dapatlah kita. Sekarang tuan-tuan sekalian dah ada istighfar Rejab tu ya. Istighfar Rejab ni ada dia punya ada terjemahan dia. Ni Rejab tinggal kalau boleh dalam bulan Rejab tiap-tiap hari baca, tiap-tiap malam baca. Ini Rejab tak sampai 2 minggu lagi Rejab, dah tinggal berapa belas hari saja Rejab. Kalau baca boleh baca hari-hari tuan-tuan sekalian. Kalau tidak pun malam ni kita dapat baca sekali ni, jadilah juga ya. Ini permohonan doa